4 perkara tersebut, saya dah bagi kat awak. Tema, kehendak soalan, golongan sasaran kalau ada, dan juga format. Okay, dan of course sebab ini adalah minggu pertama saya buat karangan. Okay, pernah buat dah sebelum ni dalam seminar percuma tu adalah buat kan. Okay, tapi hari ni saya nak sentuh karangan yang tidak berformat, karangan fakta. Right? Lebih senang. Nanti minggu ketiga saya akan ajar awak karangan berformat lah. Okay, yang tu saya akan sentuh email. Okay, so berdasarkan soalan kita tadi, apakah tema kita? We are talking about what? Boleh beritahu saya? Apakah tema dia? Come on, cari. Tema kita bercakap tentang alam sekitar. We are talking about alam sekitar. Okay, alam sekitar. So tema kita adalah alam sekitar. So tulis masing-masing alam sekitar. Awak wajib terror untuk cari 4-4 ni. Bila awak dah pandai yang ni, trust me, tak payah tengok soalan lagi dah. Awak just go ahead menulis dia macam biasa. Okay, seterusnya, kehendak soalan ni apa? Kehendak soalan ni macam punca cara. Okay, apa lagi kesan dan sebagainya. Tapi nak apa? Dia kata bincangkan apa? Peranan. Yes. Soalan nak apa? Dia nak peranan. Peranan siapa? Golongan sasaran ada tak? Dia mesti ada kaitan dengan atas Peranan siapa? Peranan generasi muda. So, kita bercakap tentang peranan generasi muda. Okay, salin semua. Okay, dan apakah format kita? Tiada format. Sebab apa? Sebab saya kata bincangkan saja. Karangan perbincangan adalah karangan berfakta. Tak ada format. Right? So, dah tahu dah 4 ni. Dah tak payah fokus kat atas lagi dah. So, ini je yang kita perlukan. Okay, so sekarang ni kita akan pergi kepada pendahuluan. Okay, kita akan pergi kepada pendahuluan. Sebut pendahuluan. Pendahuluan ini ibarat baju awak. Pakaian yang ada pada tubuh badan awak. Kalau awak pakai benda yang cantik, awak akan rasa lebih berkeyakinan untuk muncul kat halayak. Okay, ataupun awak rasa lebih confident lah. Dan of course, rasa akan lebih gembira. Okay, right, jadi pendahuluan ini, kalau tak cantik, awak akan rasa macam ada something wrong. Awak nak buat isi pun, nak tulis isi pun, kalau pendahuluan awak tak cantik, awak akan rasa tak ikhlas nak buat isi. Otak awak masih memikirkan, tak boleh move on. Jadi make sure awak pandai buat pendahuluan. Semua serba cukup. Rasa dia, rempah dia, semua ada. Right? Saya akan tunjukkan apakah formula saya untuk bahagian pendahuluan. Siapa yang pernah belajar dengan saya sebelum ini, okay, mungkin dah tahun lepas pernah belajar dengan saya, dia akan tahulah. Cuma saya akan repeat juga. Dan untuk bahagian KSSM, dia sedikit tinggi kan, aras dia kan. Jadi bersiap sedia. Jadi formula saya untuk bahagian pendahuluan. Saya syorkan awak untuk cari kertas kosong ke mana-mana ke ruang kosong kat dalam nota awak untuk awak salin peta pendahuluan saya. Okey, kalau perasan pendahuluan saya, kalau tengok kat sini, saya bagi definisi, ayat huraian 1, 2, ayat contoh, bahasa indah, ayat arahan. Okey. Sebenarnya nama ni. Nama dia adalah dah cia dah CIA, dah cia macam pick up line. Cuba ingat tu Okey, jadi saya buat peta dia. Petanya adalah alright. Okey. Okay, contoh kat kertas kosong awak mana-mana. Pendahuluan. We're talking about pendahuluan. Penting ni, pendahuluan. Okay. So, perkara pertama yang saya nak awak buat adalah, formula kita adalah dah cia tadi kan. Okay, saya tulis dulu. Okay. So, D yang pertama adalah definisi. Definisi tema lah. Okay, definisi. Yang kedua adalah ayat huraian. Okay, ayat huraian. Ketiga, kita ada ayat contoh. C adalah ayat contoh. D-A-H. C adalah ayat contoh. I adalah bahasa indah. Dan A adalah arahan. Ayat arahan. Okay, definisi, ayat huraian, ayat contoh, bahasa indah, ayat arahan. Okay, so ini adalah yang diperlukan untuk mencukupkan rasa pendahuluan awak. Okay, tapi apakah masalah belajar? Biasanya dekat sini. Tapi tak apa, saya akan guide awak sampai awak terror. Jangan risau. Okay, so definisi. Dia tak exactly awak sebut definisi tau. Elakkan pakai 3 patah perkataan. Elakkan pakai definisi, ta'rif, maksud. Okay, definisi, ta'rif, maksud. Jangan buat alam sekitar ditakrifkan, alam sekitar bermaksud, alam sekitar didefinisikan. Jangan. Elakkan. Sebab kalau awak sebut macam tu, awak wajib petik daripada Kamus Dewan. Yang mana awak tak pernah sentuh. Apatah lagi baca. Okay, jadinya elakkan pakai itu. Kita pakai apa, Miss? Okay, ini sedang tentang tema kan. So, kalau saya tak galakkan awak pakai 3 yang tadi tu, saya nak awak pakai apa? Saya nak awak pakai ialah atau merupakan. Maksudnya automatik dia akan jadi apa? Dia akan jadi general statement. Pernyataan umum. Ialah atau merupakan pada bahagian definisi. Okay, ialah atau merupakan. Contoh alam sekitar ialah apa? Contoh So, saya nak tanya awak, alam sekitar tu apa? Apa yang awak tahu tentang alam sekitar? Alam sekeliling awak, betul tak? Bagus. Okay, alam sekitar adalah
perkara yang ada di sekeliling kita. Ataupun mungkin awak nak buat lain sikit, adalah anugerah siapa bagi kat kita. Tuhan bagi, betul tak? Contoh awak kata alam sekitar merupakan kurniaan Tuhan, okey, dalam bentuk semula jadi. Contoh, buatlah. Okey, so itulah alam sekitar. So kita pergi kepada yang seterusnya. So ini senang kata dia ada salam perkenalan. Ibarat awak nak cakap bahawa awak kenal topik tu. Right? So kita pergi kepada seterusnya, ayat huraian. Ayat huraian ini yang biasanya mendatangkan masalah kepada pelajar. Dia kata apa? Cikgu, saya tak banyak membaca lah cikgu. Saya tak tahu nak buat macam mana ayat huraian. Jangan risau. Saya janji dengan awak, walaupun awak tak banyak membaca, tapi membaca baguslah. Kalau tak banyak membaca, awak tetap akan boleh buat pendahuluan dengan sangat baik. So ayat huraian, pecahkan kepada dua. Saya buat ayat huraian satu, ayat huraian dua, betul tak? Okay, jadi ingat satu perkara. Apa saja tajuk yang diberikan kepada awak, biasanya dia merujuk kepada perkembangan semasa, isu semasa. Jadi macam mana awak nak membuktikan bahawa awak ni keep up dengan teknologi? Wajib awak sebut satu penanda wacana yang menunjukkan zaman. Saya tak nak kontrol awak, terpulang ke awak nak pakai apa, go ahead, tak ada masalah. Contoh awak nak pakai apa akhir-akhir ini, okay, marca pada, terpulang ke awak. Dasar warsa ini, pada era globalisasi ini yang klise tu, boleh, tak ada masalah, pakailah. Saya hormat apa saja yang awak nak pakai. Kemudian awak judge. Dekat sini awak akan jadi sangat judgemental. Awak jadi pengkritik. Apakah sudut pandang awak terhadap isu itu pada hari ini? Jadi awak komen benda itu positif ataupun negatif pada zaman sekarang. So saya nak tanya awak sekarang. Okay, kita bercakap tentang generasi muda dan menjaga alam sekitar. Okay, so saya nak tanya awak pada hari ini, ramai ke generasi muda yang menjaga alam sekitar? Tak, bermaksud awak komen negatif. So mungkin awak nak cakap sudah semakin berkurang. Ataupun awak nak kata generasi muda nampak macam tak berminat nak jaga alam sekitar. Contoh, terpulang awak. So yang ini basically dia adalah judgement awak. Contohlah kalau saya tanya pasal apa? Pasal amalan membaca. Ramai tak orang suka membaca zaman sekarang? Tak ramai. Okay, contohlah awak buat. Jika diperhatikan pada zaman sekarang, sudah tidak ramai masyarakat kita yang gemar membaca dalam kehidupan seharian. Contoh. Okay, tapi yang tadi yang saya buat, contoh yang pasal generasi muda tu dengan alam sekitar. Contoh saya buat, jika diperhatikan pada era pasca globalisasi yang kian mencabar ini, sudah tidak ramai generasi muda kita yang berminat untuk menjaga alam sekitar. Titik, contoh. Itu je. So dia ni lebih kepada hukuman awak. Awak tengok dari sudut pandang mata awak sendiri. Okay, so ini adalah judgement awak. So lepas awak judge, awak kena bagi tahu kenapa awak judge macam tu. Okay, contohlah awak cakap kat someone tu, cakap kau bodoh, tu kau lari. Wah, member tu merancang pembunuhan awak tau nanti. Jadi awak kena cakap, kau nak tahu tak kenapa aku cakap kau bodoh? Kau 3 kali dah ex kau minta get back, kau masih lagi terima dia dan maafkan dia. Sekali kau kena tinggal lagi. Tengok. Sebab itulah aku kata kau bodoh. Explain dekat dia. Contoh. Okay, jadi saya nak awak create soalan dalam kepala awak. Okay, wujudkan soalan dalam kepala awak. Benda itu wajar atau tidak? Okay, wajar atau tidak, dan nyatakan alasan awak. Kerana apa? Okay, so kalau komen negatif biasanya tak wajar lah, kita biarkan. Tadi awak kata tak ramai dah generasi muda jaga alam sekitar, jadi wajar tak kita biarkan? Tak wajar kita biarkan. Kerana apa? Hati-hati jangan tersalah sebut jangan tersalah sebut isi yang dia nak. Okay, kerana apa awak buat dot dalam soal. Contohlah apa saya kata, tak wajar sebab apa? Alam sekitar ini adalah kurniaan Tuhan yang tidak boleh dijual beli dengan wang ringgit. Boleh, tak ada masalah. Okay, ataupun alam sekitar ini kaya dengan sumber yang diperlukan oleh manusia. Boleh, tak ada masalah. Terpulang awak letaklah. Okay, saya hormat pengetahuan awak. Seterusnya, ayat contoh. Macam mana pemeriksa nanti nak tahu awak sedang buat ayat contoh ataupun tidak? Awak wajib ada perkataan. Contohnya ada apa? Contohnya, misalnya, tamsil, dan juga seperti. Pilih satu. Let's say disebut pasal alam sekitar kan. Okay, contoh bentuk pencemaran ke atas bumi sekarang. Contoh apa? Pencemaran apa? Alam sekitar ini kaya dengan sumber yang diperlukan oleh manusia. Boleh, tak ada masalah. Terpulang awak letaklah. Okay, saya hormat pengetahuan awak. Seterusnya, ayat contoh. Macam mana pemeriksa nanti nak tahu awak sedang buat ayat contoh ataupun tidak? Awak wajib ada perkataan. Contohnya ada apa? Contohnya, misalnya, tamsil, dan juga seperti. Pilih satu. Let's say disebut pasal alam sekitar kan. Okay, contoh bentuk pencemaran ke atas bumi sekarang. Contoh apa? Pencemaran apa? Udara, air, itulah. Asap ke apa ke udara tu Okay, bagus. Yang itu adalah ayat contoh. Letaklah contoh dia. Seterusnya, bahasa indah. Bahasa indah basically dia adalah peribahasa lah. Okay, tetapi kalau awak tanya saya, cikgu boleh tak kita letak kata-kata tokoh? Boleh, tak ada masalah. Tapi peribahasa yang dah lama di atas muka bumi pun,
awak susah nak ingat. Ini kan pula kata-kata tokoh yang hidup baru berapa tahun. Okay, ataupun yang baru berapa tahun awak dengar. Okay, jadi bahasa indah, basically peribahasa. Nak ambil benda lain pun boleh, tak ada masalah. Tetapi masalah pelajar yang paling besar adalah, Miss, saya tak ada peribahasa lah Miss. Cikgu nak peribahasa. Alah, tak reti bahasa. Kita tak tahulah peribahasa. Jangan risau. Saya janji dengan awak, kalau awak ikut formula saya, awak akan ada sekurang-kurangnya satu peribahasa pada bahagian pendahuluan. Kalau tak ada, datang kat saya potong jari saya. Ya, confirm. Peribahasanya ialah, siapa yang pernah ambil dengan saya sebelum ini, dia tahu dah. Apa dia? Sudah terang lagi berseluruh. Bagus. Maksud sudah terang lagi berseluruh adalah confirm maksud dia. Tidak syak lagi. Itulah maksud dia. Lebih kurang. Okay, powerful ni. Ramai tak tahu dia powerful. Okay, jadi janganlah pakai tiba-tiba macam ni. Sudah terang lagi berseluruh titik. Ya, bukan macam tu. Hijack dia. Hijack macam mana? Hijack dia masuk dekat sini. Saya ajar awak. Okay. Hijack dekat sini. Contoh tadi awak kata dah tak ramai generasi muda jaga alam sekitar kan? So saya buat, sudah terang lagi berseluruh hal ini tidak wajar dibiarkan kerana alam sekitar merupakan kurniaan Tuhan yang tidak boleh dijual beli dengan wang ringgit contoh. Dan untuk menyelamatkan buntut anda. To save your lovely ass. Okay. So ini dia. Powerful ni. Sangat powerful. Tapi saya kan cikgu, saya mesti ada peribahasa yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Right? Tapi kalau awak tak ada pun, jangan risau. Awak dah pun ada satu yang kita bincangkan tadi. Okay, jadi saya nak sebut tentang orang yang tak jaga alam sekitar ni adalah orang yang mementingkan diri. Betul tak? Okay, yang penting diri. Kita ada satu peribahasa tentang mementingkan diri sendiri. Apa dia? Seperti enau di dalam belukar. Seperti enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Melepaskan pucuk masing-masing. Awak tahu enau tak? Enau ni adalah pohon yang menjala dekat dalam hutan. Dia menjala untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan cahaya matahari. Tapi dia selfish. Dia untuk dapatkan cahaya matahari, dia sanggup lilit pokok-pokok lain. Dia sangat selfish asalkan dia dapat matlamat dia. Sama juga dengan manusia. Yang dia nak hidup bersih, nak rumah cantik, tapi tak nak tanam pokok. Pokok ditebang. Contoh, selfish dia tu. Okay, tidak mempedulikan tentang alam sekitar. Okay, so saya nak kaitkan nanti. Okay, seterusnya ayat arahan. Okay, ayat arahan terpulang ke awak lah. Ada orang suka buat dalam bentuk persoalan. Ada cikgu yang benarkan, ada cikgu yang tak suka bagi. Tapi persoalan wajib ada tanda soalan kat belakang. Okay, so yang seterusnya awak juga boleh buat dalam bentuk ayat penyata, iaitu mulakan dengan perkataan terdapat ... titik, masukkan kehendak soalan. Right. So saya nak tanya awak balik, saya nak soal jawab. Okay, tadi kita bincangkan tentang alam sekitar. Apa itu alam sekitar? Ialah anugerah alam kat sekeliling kita, betul tak? Ataupun anugerah alam ciptaan Tuhan. Boleh juga dalam bentuk semula jadi, terpulang ke awak. Okay. Seterusnya pada zaman sekarang, ramai ke generasi muda yang menjaga alam sekitar? Tidak. Jadi kalau tak wajar tak kita biarkan? Tak wajar. Nanti kita pakai ni. Kenapa tak wajar kita biarkan? Sebab alam sekitar ini tak boleh digadai, betul tak? Tak boleh dijual beli dengan wang ringgit contoh. Okay, ayat contoh. Contoh apa? Contoh bentuk pencemaran. Contohnya apa? Pencemaran udara, pencemaran air dan sebagainya. Okay, sungai tu air lah. Okay, kalau tak ada peribahasa, it's okay dah ada ni. Tapi tak apa, saya tambah satu lagi sebab saya kan cikgu. Saya ada satu peribahasa. Dan juga kita akan buat ayat arahan. Iaitu dia nak apa? Dia nak peranan generasi muda dalam menjaga alam sekitar. Betul? Okay. So jawapan saya akan berbunyi begini. Dengan betul-betul fokus. Okay, hold dulu, letak pen. Alam sekitar melupakan boleh. Alam sekitar merupakan anugerah ciptaan Tuhan dalam bentuk semula jadi. Jika diperhatikan pada era pasca globalisasi yang kian mencabar ini, sudah tidak ramai generasi muda yang ingin menjaga alam sekitar dengan baik. Titik. Sudah terang lagi berseluruh hari ini tidak wajar dibiarkan kerana alam sekitar merupakan anugerah yang tidak boleh dijual beli dengan wang ringgit. Contoh bentuk pencemaran ke atas bumi kita termasuklah pencemaran udara dan pencemaran air. Sikap manusia yang mementingkan diri dan menyebabkan alam sekitar terjejas ibarat enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Persoalannya, apakah peranan generasi muda dalam menjaga alam sekitar
pada hari ini? Tak ada soal, settle itu je. Contoh. Okay, so flow dia macam tu. Balik saya awak tertanya-tanyalah, adakah betul formula ini dapat diaplikasikan dalam tema lain? Okay, saya bagi awak contoh satu tema lain. Ni ke apa ke terpulang kat awak. Okay. Dan tadi kita komen apa? Negatif, betul tak? Remaja pula, generasi muda dah macam saya awak tertanya-tanyalah, adakah betul formula ini dapat diaplikasikan dalam tema lain? Okay, saya bagi awak contoh satu tema lain. Contoh tema membaca. Tema membaca, let's say dia nak cara-cara memupuk amalan membaca. Okay, so saya nak tanya awak. Kalau awak tak tahu definisi membaca, it's okay. Tapi saya nak tanya awak, membaca ini adalah benda yang baik ataupun benda yang buruk? Baik, betul tak? Jadi saya akan kata dia adalah benda yang mulia lah. Amalan mulia. Okay, pada hari ini ramai lagi ke orang membaca hari-hari? Tak ramai. Jadi kalau tak ramai, wajar tak kita biarkan? Tak wajar. Kenapa? Apa faedah kalau kita membaca? Okay, sebab dia nak cara kan, jadi boleh ambil lah faedah. Kenapa? Kalau kita membaca, kita dapat apa? Ilmu pengetahuan. Okay, bagus. Contoh golongan yang kena membaca siapa? Kanak-kanak, betul tak? Pelajar yang nak exam, yes. Ini ayat contoh. Okay, kalau tak ada peribahasa, ambil ini. Tapi kita ada satu peribahasa tentang membaca. Come on, apa dia? Membaca jabatan ilmu. Yes. Okay, let's say dia minta cara-cara memupuk. So, dengar jawapan saya akan berbunyi bagaimana. Membaca ialah satu amalan yang sangat mulia. Jika diperhatikan pada era pasca globalisasi yang kian mencabar ini, sudah tidak ramai masyarakat di negara kita yang menjadikan amalan membaca sebagai amalan rutin mereka. Sudah terang lagi berseluruh, hal ini tidak wajar dibiarkan kerana membaca sebenarnya boleh memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Titik. Contoh golongan yang sepatutnya membaca termasuklah golongan kanak-kanak dan juga golongan pelajar, terutamanya yang bakal menghadapi peperiksaan utama seperti UPSR, PT3 maupun SPM. Amalan membaca boleh dikaitkan dengan peribahasa yang berbunyi membaca jambatan ilmu. Persoalannya, apakah cara-cara yang wajar dilakukan bagi memupuk kembali minat membaca dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Tak ada soal, settle. Itu je. Boleh faham? Senang saja. Okay, jadi siapa yang nak screenshot, go ahead, saya bagi awak screenshot. Okay. Kita pergi kepada soalan yang saya bagi kat awak. Bukan soalan, sorry. Pergi kepada kertas yang saya bagi kat awak. Okay, ni kan, saya bagi ni kan. Kita tengok macam mana yang kita kena tulis. Okay, so saya nak buat macam ni. Ayat definisi. Tadi kita cakap pasal alam sekitar kan. So, apa definisi alam sekitar tadi yang kita bincang tadi? Mungkin alam sekitar ialah anugerah. Okay, saya tukar. Okay, betul. Anugerah Tuhan dalam bentuk semula jadi. Contohlah, ini definisi alam sekitar bagi saya, yang saya rasa. Okay, pengetahuan saya. Okay, ayat uraian saya nak awak just buat macam ni je. Buat zaman. Okay, maksudnya terpulang kat awak nak buat apa. Okay, awak nak buat pada era globalisasi ini ke apa ke, terpulang kat awak. Okay, dan tadi kita komen apa? Negatif, betul tak? Remaja pula, generasi muda dah macam ibarat tak nak jaga, betul? Okay, jadi saya buat. Okay, generasi muda tidak menjaga. Okay, sebab ini adalah rangka, makanya awak boleh buat singkatan saja. Okay, generasi muda tidak menjaga. Okay, seterusnya. Untuk yang seterusnya, ingat tak saya kata tadi, kita ada satu peribahasa bonus. Sudah terang lagi bersuluh. So, saya nak awak tulis STLB kat sini. STLB ni maksudnya sudah terang lagi bersuluh. Okay. Yang tahu je tahu. Sebab awak dah tahu dah. So, okey lah. Okay. So, ini yang kita hijack tadi. Peribahasa kita hijack. Kemudian, wajar tak kita biarkan? Tadi awak komen negatif. Makanya tidak wajar kita biarkan. Dan ingat, nyatakan alasan awak. Kerana apa? Kenapa kita tak wajar biarkan generasi muda tak jaga alam sekitar? Sebab apa? Alam sekitar ini, awak katalah contohnya, alam sekitar, okay, tidak boleh dijual beli. Tidak boleh dijual beli. Contoh. Contoh. Alright. Okay, seterusnya. Ayat contoh. Contoh apa? Contoh bentuk pencemaran. Tadi saya pilih contoh bentuk pencemaran. Okay, contoh bentuk pencemaran ke atas alam sekitar. Contoh yang tadi adalah pencemaran udara dan air. Saya ambil yang besar saja.
Saya ambil yang besar saja. Okay, pencemaran udara dan air. Alright. So, untuk bahasa indah, yang saya kata sikap mementingkan diri tadi kan. Okay, jadi sikap pentingkan diri. Sikap penting diri. Iaitu, saya pakai apa? Seperti enau di dalam belukar. Seperti enau di dalam belukar. Melepaskan pucuk masing-masing. Melepaskan pucuk masing-masing. Okey, so ini dia. Okey, kemudian ayat arahan adalah apa yang soalan nak. Soalan nak apa? Soalan nak peranan generasi muda dalam menjaga alam sekitar. Nanti awak free, awak try lah karang ayat menggunakan formula ni. InsyaAllah dia akan jadi lebih senang. Okay, so ini dia. Right? Okay. Saya zoom sikit. Kok ada nak screenshot. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. So, ini adalah pendahuluan kita. Right. So, sekarang kita akan pergi kepada bahagian isi. Bahagian isi. Kalau pendahuluan tadi awak dah rasa lebih senang, kita akan pergi pada bahagian isi. Isi pun senang juga. Lagi senang. Tengok sekejap apa yang saya bagi kat awak. Yang saya bagi kat awak adalah isi 1, isi 2 sampai isi 5 tu lah. Jadi, kita berzoom sekejap. Saya tengok sekejap. Okay, saya tunjuk sekejap kat awak. Kita ada ayat isi, ayat uraian 1, 2, 3, 4. Actually 3 pun dah cukup sebenarnya. Takut juga terpanjang sangat kan. Okay, tapi tak apa. Saya just standby je buat 4. Ayat contoh dan juga ayat penegas. Okay, antara 1, 2, 3, 4. Mungkin ada yang awak lupa. Mungkin ayat penegas awak lupa. Ayat penegas ini ibarat awak nak streskan balik benda tu. Okay, awak nak cakap bahawa awak betul. Jelaslah bahawa. Terbuktilah bahawa. Sesungguhnya. Ternyatalah bahawa. So itu adalah ayat penegas. Kalau ikutkan, kalau dia ada, lagi best karangan awak. Okay. Alright. So sekarang ni, sebelum saya pergi kepada formula saya nak awak bagi saya idea dulu. Apakah idea sebagai generasi muda untuk menjaga alam sekitar? Bila saya sebut generasi muda ni korang sekali lah. Okay, mana yang duduk orang kata dekat bangku sekolah menengah tu, sampailah umur 30-an tu, itu masih lagi orang kata generasi muda lah. Okay. Maksudnya saya masih muda. Perasan muda. Kalau awak dekat sekolah, awak nak tunjukkan rasa sayang awak ataupun care-nya awak terhadap alam sekitar, sebenarnya ada subjek yang menekankan perkara itu. Biasanya subjek apa kat sekolah yang menekankan tentang alam sekitar? Sains, betul tak? Jadi, saya nak buat yang pertama. Idea daripada saya, okay, mendalami subjek sains. So, tulis pada isi yang pertama. Kita cari isi dulu tau. Mendalami subjek sains. Kita cari isi dulu. Okay, lepas dapat soalan, mesti cari isi dulu. Keluarkan isi utama dulu. Dan baru awak buat pendahuluan. So, itu dia. Seterusnya yang kedua. Apakah cara yang kedua lagi? Peranan generasi muda lagi. Okay, contohlah. Kita ada contoh ekokurikulum. Tapi ada juga di luar sekolah pun ada juga. Iaitu, kena sertai apa? Kita ada kelab alam sekitar tu lah. Jadi sebagai generasi muda, apa yang perlu awak buat? Join. Betul tak? Sertai. Menyertai. Okay, tulis yang kedua. Menyertai kelab-kelab alam sekitar. Okay, menyertai kelab-kelab alam sekitar. So, ini adalah isi kita yang kedua. Yang ketiga, apa lagi yang kita boleh buat sebagai generasi muda untuk jaga alam sekitar? Kalau awak sendiri nak jaga alam sekitar, awak sendiri jangan buat apa? Jangan buat sampah, betul tak? Jangan melakukan pencemaran, okey? Tidak melakukan sebarang pencemaran. Itulah bukti dia awak nak jaga alam sekitar. Okey, tidak melakukan sebarang pencemaran. Okey. Alright. Lagi, apa lagi tindakan awak sebagai generasi muda untuk jaga alam sekitar? Ada lagi tak? Ada tak? Ada. Contohnya apa? Let's say awak nampak ada orang berlaku kejam ke atas bumi kita. So, apa yang awak boleh buat?
tegur dia, betul tak? Mendidik orang sekeliling, betul? Mendidik orang sekeliling tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Kita didik orang. Kalau kita nampak ada benda yang something wrong ke apa kan, kita didik dia, kita tegur dia. Okay, kalau degil sangat, baru report polis lah, report kepada pihak berkuasa. Okay, seterusnya yang terakhir, isi yang kelima. Apa lagi sebagai generasi muda dia boleh buat? Okay, apa lagi generasi muda boleh buat? Generasi muda juga, okay, awak tahu kerajaan akan buat kempen, tapi tak boleh buat peranan kerajaan, peranan generasi muda. So, boleh tak generasi muda bertindak kepada kempen? Boleh, iaitu menyokong kempen itu. Okay, kempen oleh kerajaan. Jadi saya tulis, saya buat spesifik sikit, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Okay, jadi saya buat spesifik sikit. Jadi saya buat menyokong kempen oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Mungkin awak tak pernah dengar nama kementerian ini, tapi kita ada dah gabungkan dengan air sekali. Okay, so ini adalah isi-isi saya. Ingat cari isi utama dulu. Jap, noise jap, dahaga. Alright, so mari saya tunjukkan formula saya untuk isi. Right, so kalau awak tengok dekat sini kan, kalau awak tengok dekat sini, ini adalah isi penuh. Okay, tetapi untuk pakai formula saya, kita fokus kepada ayat huraian saja. Ayat huraian 1, 2, 3, 4. Formula saya adalah 5W1H. 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 Okay. So, apa itu 5W1H? Orang kata 5 wives, 1 husband. Seronok husband dia. Ada 5 bini. Ternyata dia bukan orang Islam, ya. Who, what, when, why, where, and how. Okay. Jadi macam mana awak nak pakai? Formula ni bagus sebab apa? Sebab dia consider apa yang awak tahu, apa yang awak tak tahu. So, letak apa saja yang awak tahu. Okay, dia menghormati pengetahuan awak. Okay, right. So, tengok sekejap. Who, what, when, why, where tadi kita akan pakai dekat sini. Mungkin awak pakai sekali who, 2 kali what, 2 kali why, terpulang ke awak. Sebab yang ini adalah milik awak. Pengetahuan awak kan? Keluarkan saja. Okay, saya panggil dia sebagai teknik orang gila. Kau sendiri tanya, kau sendiri jawab. Ya. Tapi nanti awak akan faham. Okay. So, untuk awak pakai 5W1H, ada satu teknik yang awak kena kuasai. Right. Contohlah. Awak ini adalah seorang artis, penyanyi antarabangsa. Awak buat konsert dekat dalam satu stadium. Senang tak awak cari siapa yang awak nak kalau semua orang pada waktu malam dalam stadium tu pakai baju warna hitam? Tak boleh. Tapi let's say dalam semua 100,000 orang tu tiba-tiba ada 2-3 orang yang berpakaian neon, warna neon. Contohnya warna hijau pucuk pisang ataupun mungkin warna kuning cirit, contoh. Senang tak awak cari? Senang. Sebab apa? Mata awak sudah ada titik fokus. Okay, jadi senanglah awak nak cari. Jadi saya nak awak anggap ini adalah 100,000 hadirin yang berpakaian gelap dan awak kena cari neonnya. Cari perkara yang awak boleh jadikan sebagai highlight. So, yang pertama dia kata mendalami subjek sains. Awak nak highlightkan apa? Kita nak highlightkan subjek sains. We are talking about science. Yes. Highlightkan dia. Highlightkan subjek sains. Dan masa inilah awak soal jawab dengan diri awak. What is science? Apa itu science? Okay. So, why? Kenapa boleh jaga alam sekitar kalau kita belajar sains? Sains buat apa kat kita? Contoh. Soal jawab. Tapi tak apa. Saya buat satu persatu untuk awak. Tengok Okay, let's say yang pertama, ayat huraian pertama saya tanya what? What is science? Sains ni ilmu tentang apa? Mengkaji tentang apa? Sekeliling kita, betul tak? Benda hidup, tentang kehidupan. Yes. So, dia adalah ilmu dan kajian. Ilmu dan kajian tentang benda-benda hidup di sekeliling kita lah. Okay, di sekeliling kita. Okay, yang kedua, kaitkan dengan tema. Okay, jadi dia perlu dipelajari.
Okay. Kenapa perlu dipelajari? Sebab apa? Dalam subjek sains ni ada apa? Dia akan tunjukkan apa? Dia akan ada apa? Bab, betul tak? Bab yang menceritakan tentang tumbuhan, okay? Tentang alam sekitar spesifiknya. Okay, jadi kerana ada banyak bab, okay, tentang alam sekitar. Okay, let's say saya nak buat ayat contoh dulu, boleh tak? Boleh, boleh, tak ada masalah. Okay, right. Contoh saya buat ayat contoh dulu. Kalau awak ingat, contoh bab apa yang ajar tentang alam sekitar? Contohnya fotosintesis. Okay, ataupun saya pernah dengar juga dalam tingkatan 2 dulu, okay, iaitu biodiversity. So itu contoh dia. So let's say, ini saya nak tanya awak. So kalau student dah belajar tentang ni semua, so apa yang dia akan dapat? Dia akan lebih apa? Memahami, betul tak? Ilmu tu kan? Dia lebih memahami dan lebih sedar tentang kepentingan. Okay, akan lebih memahami, akan lebih memahami dan sedar akan kepentingan menjaga alam sekitar. So bila dia sedar, dia dah faham, dia buat tak pencemaran? Tak. Dia akan elakkan diri mereka daripada buat benda-benda macam itulah. Elak diri daripada berlaku kejam kepada bumi. Tu dia. Okay. So ayat penegas. Mungkin ramai yang lupa ayat penegas. Saya akan pakai ayat penegas, kata penegas dulu. Contohnya, jelaslah bahawa, contoh. Tak susah pun, dik. Tak susah pun. Sebut balik ayat isi. Sebut balik tema. Okay. Alright. So tengok sekejap. Ini apa yang kita bincang tadi lah. Awak dengar jawapan saya mungkin akan jadi begini. Sebut balik kena soalan Antara peranan generasi muda untuk menjaga alam sekitar adalah dengan mendalami subjek sains, titik. Kita tahu bahawa subjek sains merupakan ilmu dan kajian tentang benda-benda hidup yang ada di sekeliling kita. Subjek ini perlulah dipelajari oleh generasi muda kerana banyak bab tentang alam sekitar yang ada dalam subjek tersebut. Contohnya bab fotosintesis dan biodiversity. Dengan cara ini, generasi muda akan lebih memahami dan sedar akan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan. Hal ini juga akan mengelakkan diri mereka daripada berlaku kejam kepada bumi. Jelaslah bahawa dengan mendalami subjek sains, alam sekitar akan mampu dijaga. Titik. Boleh. Itu sahaja. Saya tak ambil apa yang tak ada dalam kepala awak. Sebab ini soal jawab ini memang ada dalam kepala awak. Cumanya selama ini kita tidak tersusun sahaja. Right? Okay, makanya mari kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, siapa yang screenshot, go ahead screenshot, boleh, tak ada masalah. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Okay. Menyertai kelab-kelab alam sekitar. Nak highlightkan apa? Alam sekitar. Very good. Okay, alam sekitar pula. Kelab-kelab alam sekitar. Okay. So, bila saya sebut tentang kelab-kelab alam sekitar, saya nak tanya awak, what is kelab alam sekitar? Dia apa? Kelab ni sama dengan apa? Persatuan, pertubuhan. Yes. Okay, so let's say saya buat persatuan yang ditubuhkan. Persatuan yang ditubuhkan. Okay, sambil-sambil tu awak boleh salin lah. Okay, biasanya kelab ini, dia tak semesti kat sekolah tak semesti kat sekolah, kat luar pun ada. Biasanya yang orang suka rela nak masuk, biasanya dia sebab dia minat lah. Okay, beritahu saya, ditubuhkan kepada siapa biasanya? Kalau kat luar ni, ditubuhkan kelab ini untuk siapa? Untuk siapa-siapa yang suka alam sekitar, mestilah. Okay, jadi saya buat persatuan yang ditubuhkan khas untuk pencinta-pencinta alam. Khas untuk pencinta-pencinta alam. Okay. Alright. So, saya tanya yang kedua, why? Contoh saya buat why. Kenapa bila awak sertai, bila awak sertai kelab-kelab tersebut, kenapa dapat pupuk rasa cinta awak terhadap alam sekitar? Sebab kelab tu ada apa? Sepanjang tahun dia dah buat apa? Dia dah rancang apa? Dia dah rancang pelbagai rancangan, betul tak?
program. Okay, perlu start kerana okay, banyak program yang dirancang sepanjang tahun. Sorry, saya pakai singkatan saja sebab takut tak cukup ruang. Okay, supaya senang untuk zoom lah. Okay, banyak program yang dirancang sepanjang tahun. Okay, contoh. Nak buat contoh dulu boleh tak, Miss? Boleh, tak ada masalah. Okay, contoh saya kalau macam kelab alam sekitar ni tak ada benda lain yang saya fikir. Program penanaman pokok. Tak payah letak contoh banyak sangat sebab takut terlalu panjang nanti. Program penanaman pokok. Okay. Right. Let's say mereka join program penanaman pokok kan. So apa yang dia orang akan dapat? Apa yang akan berlaku kepada bumi? Bumi ni awak tahu kan, bumi ni dah panas, makin ada banyak global warming, betul tak? Makin teruk. Jadi let's say awak tanam pokok banyak, apa jadi? Lebih hijau tak? Lebih sejuk, okay? Bagus. Dapat mengembalikan kehijauan bumi. Okay, kehijauan bumi. Awak nak buat kelestarian boleh juga, tak ada masalah. Okay, let's say saya nak buat satu lagi ayat uraian yang terakhir tu. Apa lagi yang awak akan dapat kalau awak join ni selain pada dapat selamatkan bumi? Awak akan jumpa siapa? Banyak orang, betul tak? Dapat tambah kenalan. And the best part, kenalan itu adalah kenalan yang mempunyai minat yang sama dengan kita. Okay, dapat tambah kenalan yang mempunyai minat yang sama. Okay, kemudian penutup. Okay, penutup pula penegas. Ayat penegas, contoh saya pakai, terbuktilah bahawa. Okay, terbuktilah bahawa saya akan pakai ayat tema dan ayat isi. Sebut balik je ni. Ni basically awak nak cakap bahawa awak betul je. Awak ulang balik je. Alright, so ini adalah hasil penulisan saya untuk perenggan yang kedua. Sorry, perenggan ketiga, isi yang kedua. So, saya bacakan. Kalau ini adalah poin-poin kita, jawapan saya akan berbunyi begini. Pakai satu penanda wacana. Bukan itu sahaja. Generasi juga pula. Bukan itu sahaja. Generasi muda juga digalakkan untuk menyertai kelab-kelab alam sekitar bagi menjaga alam sekitar. Titik. Kita tahu bahawa kelab-kelab alam sekitar merupakan persatuan yang ditubuhkan khas untuk pencinta-pencinta alam. Generasi muda digalakkan untuk menyertai kelab-kelab tersebut kerana banyak program yang akan dirancang sepanjang tahun seperti program penanaman pokok. Titik. Dengan cara ini, kita mampu mengembalikan semula kehijauan bumi. Dan bukan itu sahaja, para peserta juga akan dapat menambah kenalan yang terdiri daripada individu yang mempunyai minat yang sama. Titik. Terbuktilah bahawa alam sekitar mampu dijaga sekiranya generasi muda menyertai kelab-kelab alam sekitar. Titik, settle. Itu je. Okay, senang saja. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, nak screenshot, go ahead. Okay, so kita pergi kepada yang seterusnya. Yang ini. Tidak melakukan sebarang pencemaran. Nak highlightkan apa? Pencemaran. Okay, nak pakai warna merah. Pencemaran. So, saya nak tanya awak, what is pencemaran? Pencemaran ni apa? Okay, kalau awak tak tahu maksud, it's okay. Saya bagi awak maksudnya. Pencemaran sebenarnya adalah kemasukan benda asing ke alam sekitar. Okay, kemasukan benda asing ke alam sekitar. Saya tulis. Kemasukan benda asing ke alam sekitar. Okay. Let's say saya nak bercakap tentang pada hari ini. Pada hari ini, banyak tak pencemaran berlaku? Banyak, everywhere. Betul tak? Jadi saya letak sikit situasi yang saya nampak pada hari ini. Okay, pada hari ini, pencemaran banyak berlaku. Okay, pencemaran banyak berlaku. Right? Yang seterusnya yang ketiga, saya tanya, so how? Adakah awak kena buang sampah? Adakah awak kena buat benda-benda macam tu? Okay, jadi awak ulang balik dia punya ni, kena soalan, dia punya jawapan awak ni, isi awak ni, awak tulis. Okay, jadi generasi muda, jangan bertindak kejam
dengan melakukan pencemaran. Okey, contoh. Contoh apa yang biasanya kita buat. Maksudnya apa? Jangan buang sampah merata-rata. Contohnya tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Tidak membuang sampah. Buang sampah tu boleh, tak ada masalah. Tapi jangan buang merata-rata lah. Tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Okay. So, bila tak ada sampah kat merata-rata tempat, apa akan berlaku kepada alam sekeliling kita? Lebih bersih, itulah. Right, alam sekeliling akan lebih bersih. Okay, dan kita pun bebas penyakit. Contoh, nak panjang lagi boleh juga. Okay, let's say saya pakai, tadi saya pakai tebuk tilah, saya akan pakai ternyatalah bahawa. Ternyatalah bahawa saya akan sebut, tadi saya sebut ayat tema, saya akan sebut ayat isi dulu, baru sebut ayat tema. Okay, so saya bacakan jawapan kita. Jawapan saya akan berbunyi begini. Tidak cukup dengan itu, generasi muda juga janganlah melakukan sebarang pencemaran untuk menjaga alam sekitar. Titik. Kita tahu bahawa pencemaran merupakan kemasukan benda asing ke alam sekitar. Jika diperhatikan pada hari ini, pencemaran banyak berlaku di mana-mana saja. Oleh itu, generasi muda janganlah bertindak kejam dengan turut melakukan pencemaran seperti membuang sampah di merata-rata tempat. Dengan cara ini, alam sekeliling sudah tentu akan menjadi lebih bersih dan kita pula dapat hidup dalam keadaan yang selesa. Ternyatalah bahawa sekiranya generasi muda tidak melakukan sebarang pencemaran, maka alam sekitar akan terjaga. Titik. Boleh? Tentu. Okay. Alright. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Kita boleh screenshot dulu. Kita pergi kepada seterusnya. Satu lagi isi. Isi yang keempat. Mendidik orang sekeliling tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Ni panjang isi ni. Okay, let's say saya ambil mendidik lah. Okay, bagi tahu saya apa yang awak tahu tentang mendidik. Mendidik tu apa? Memberi ilmu tu lah. Memberi pengetahuan kepada orang tu lah. So dia adalah perbuatan memberi ilmu dan pendedahan tentang sesuatu. Tentang sesuatu yang baiklah. Itu adalah mendidik. Right? Okay, seterusnya. Pada hari ini kita tengok ramai orang yang bertanggungjawab ke tak bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab tu lah. Dan kadang-kadang kita boleh nampak dengan mata kasar sendiri. Okay, jadi awak kata pada hari ini banyak individu yang tidak bertanggungjawab. Okay. Mereka ni buat pencemaran kepada alam. Okay. Awak boleh buatlah nanti. Awak boleh huraikan kembangan lagi. Jadi awak sebagai generasi muda. So, apa yang awak kena buat? Kena bertindak. Okay. Jadi awak kata generasi muda perlu bertindak dan tidak membiarkan sahaja. Dan tidak membiarkannya sahaja. Okay, contohnya apa? Contohnya tegur, betul tak? Tegur mereka yang merosakkan alam. Okay, banyak sebenarnya contohnya. Contohnya apa? Vandalisme dan sebagainya. Awak boleh letakkan kat situ. Okay, dengan cara ini, kalau awak tegur orang tu, okay, kita ambil benda yang baik lah. Memang ada orang kalau tegur marah kan. Okay, tapi kita ambil yang baik. Kalau tegur dengan cara yang betul, apa yang orang tu akan dapat, dia akan faham, betul tak? Dia akan sedar. Okay, jadi awak kata, okay, awak kata dengan cara yang berhemah. Right, so awak katalah, individu tersebut akan memperoleh pengajaran. Akan memperoleh pengajaran. Okay. So, itu dia. Let's say saya nak letak ayat penegas. Saya nak buat tidak dapat dinafikan. Tidak dapat dinafikan. ... Saya akan sebut tema dan ayat isi. Okay. So, saya bacakan untuk korang. Kalau ini adalah isi kita yang keempat. Makanya jawapan saya akan berbunyi begini. Seterusnya, generasi muda juga hendaklah mendidik orang sekeliling mereka tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Titik.
Kita sedia maklum bahawa mendidik merupakan perbuatan memberi ilmu dan pendedahan tentang sesuatu yang baik. Titik. Jika diperhatikan pada hari ini, banyak individu yang tidak bertanggungjawab ke atas alam sekitar. Oleh itu, generasi muda perlulah bertindak dan tidak membiarkannya begitu sahaja, seperti menegur mereka yang merosakkan alam sekitar. Sekiranya mereka menegur dengan cara yang berhemah, maka individu-individu tersebut pasti akan memperoleh pengajaran. Tidak dapat dinafikan, untuk menjaga alam sekitar, generasi muda hendaklah memberi pendidikan kepada orang sekeliling. Titik satu. Contoh. Right? Situ dia. So, saya bagi masa untuk awak salin ni. Okay. Salin dulu. Kut nak screenshot ke? Go ahead. Okay. Right. Kita pergi kepada yang seterusnya. Isi yang kelima. Menyokong kempen-kempen oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air. Nak highlightkan apa? Kempen paling senang. Suka hati awak nak highlight apa pun sebab dia berdasarkan pengetahuan awak kan. Okay, biasa sebut kempen ni, why? Kenapa kempen diadakan biasanya? Tujuan untuk apa? Awareness, betul tak? Untuk memupuk kesedaran. Okay. Alright, jadi penting untuk memupuk kesedaran. Kesedaran masyarakat terhadap sesuatu isu. Okay, sesuatu isu. Dan sebut tentang Kementerian Alam Sekitar dan Air. Diorang ni ada tak bajet untuk buat program? Ada, banyak, of course. Okay, jadi saya buat Kementerian Alam Sekitar dan Air. Okay. Mempunyai banyak program yang dirancang. Sebab dia ada peruntukan kan yang dirancang. Okay. Oleh itu, so awak sebagai generasi muda, apa yang awak kena buat? Sokong setiap kempen itu. Sokong, tunjukkan sokongan. Okay, jadi generasi muda, kita fokus kepada golongan sasaran kita. Okay, golongan muda ataupun generasi muda, generasi muda perlu tunjukkan sokongan yang padu. Sedap sikit. Right, sokongan yang padu. Contohnya apa? Kita ada kempen apa? Katakan tidak pada beg plastik. Okay, jadi saya pakai contohnya kempen katakan tidak. Kempen katakan tidak. Nama kempen baru salah kat depan. Tapi kepada huruf kecil. Sebab apa? Sebab dia kata sendiri nama. Kepada beg plastik. Okay, dan kita ada juga kempen kita semula. Boleh juga kalau awak rajin buatlah. Dan kempen kita semula. Okay, let's say awak join kempen ni kan. Awak tak pakai plastik bag. Dan awak juga kita semula. Okay. So apa yang akan berlaku kepada bumi? Bumi akan lebih sihat, betul tak? Okay, tadi dah ada di situ dah. Tapi kita cuba tukar sikit. Macam mana dengan kos pengurusan sampah? Akan lebih jimat. Okay. Mampu menjimatkan kos. Okay, mampu menjimatkan kos pengurusan sisa buangan. Itu dia. Okay, let's say penutup pula dia punya kata ayat penegar. Saya buat tegaslah bahawa. Saya akan sebut ayat isi dan juga tema. Okay. So, inilah isi kita yang terakhir. Makanya, awak akan pakai apa biasanya penanda wacana penutup pakai apa? Akhir sekali, betul tak? Klise. Saya pakai yang lain sikit. Seperkara lagi, generasi muda juga hendaklah menyokong kempen-kempen anjuran Kementerian Alam Sekitar dan Air. Titik. Umum mengetahui bahawa kempen sangat penting untuk memupuk kesedaran masyarakat terhadap sesuatu isu. Jika diteliti, Kementerian Alam Sekitar dan Air sebenarnya mempunyai banyak program yang dirancang. Oleh itu, generasi muda hendaklah menunjukkan sokongan yang padu terhadap kempen-kempen seperti katakan tidak kepada beg plastik dan kempen kita semula. Dengan cara ini, Malaysia mampu menjimatkan kos pengurusan sisa buangan. Titik. Tegaslah bahawa dengan menyokong kempen-kempen oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air, generasi muda mampu menjaga alam sekitar. Titik. Boleh? Itu dia. Okay, awak nak salin dulu, go ahead, tak ada masalah. Okay, sebelum saya pergi kepada yang seterusnya. Penutup saya senang gila. Okay, ingat pendahuluan saya tadi, saya pakai apa? Saya pakai dah cia-cia-cia. Kemudian saya pakai 5W1H. Okay, dan penutup senang. Okay, right. Awak saya tekan dulu, mana tak saya tekan dulu. Saya bagi masa. Right. Rindu saya tak? Rindu lah. Tolonglah rindu. Kesian saya.
Saya Syah sekarang ni saya tengah enak-enak berjalan-jalan berjumpa dengan anak-anak murid tersayang. So tengok sekejap, penutup saya sangatlah mudah. Ayat kesimpulan wajib ada, kemudian saya pakai formula SAS. SAS, SAS, SAS. Dan kena ada peribahasa. Saya janji dengan awak, ikut formula saya, kita akan ada 2 peribahasa pada bahagian penutup. Trust me. Okay, tapi saya ajar dari segi sistem dulu. Nak cantikkan ayat awak. Ayat kesimpulan kalau boleh saya nak awak buat satu ayat. Satu ayat sendiri. Siapa dengan apa, gabungkan dia juga jadi satu ayat. Supaya jadi satu ayat, peribahasa jadi satu ayat. So at least ada 4 ayat minimum. Okay, so biasanya kat sini kita mulakan oleh itu. Yang ni, hal ini penting supaya, biasa je. Sekejap. Hal ini penting supaya. Tak muat nak tulis belah sini sebab dia kecil sangat space dia. Okay, so ayat kesimpulan dia sangat-sangat senang. Yang mana awak just tulis satu penanda wacana yang menunjukkan kesimpulan. 3 yang famous. Jangan salah faham Natijah jangan. Natijah maksud dia adalah kesan, impak. Jangan pakai. Tuntas dia kalau boleh awak pakai sebagai ayat penegas. Jangan pakai untuk kesimpulan. Kesimpulan ini awak boleh pakai 3 yang famous tau. Kita ada bahasa Melayu, bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayu, kita pakai kesimpulannya. Okay, kalau yang kedua bahasa Indonesia, awak pakai apa? Konklusinya, enggak apa-apa. Okay, ada pengaruh Jawa Barat, Jawa Timur dia bisa. Jadi pakai konklusinya, diterima. Okay, gampang aja yang itu. Okay, seterusnya kalau bahasa Arab, awak boleh pakai intihanya pun boleh. Maksud dia sama, iaitu kesimpulannya. Right, tapi saya pakai kesimpulannya lah. Okay, right, jadi apa yang saya nak buat ialah, senang je. Sebut balik ayat arahan. Sebut balik tema. Okay, sebut balik tema. Alright. So sekarang ni, saya nak tambah satu benda kat sini. Tambah satu kata penegas. Kata penegas tu jelaslah bahawa, terbuktilah bahawa, terjatalah bahawa. So itulah dia. Okay, so letak. Contoh, jawapan saya akan jadi macam mana. Arahan kita apa tadi? Peranan generasi muda untuk memelihara alam sekitar kan. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat banyak peranan generasi muda dalam menjaga alam sekitar. Titik settle, itu je. Okay, right. So kita pergi kepada yang seterusnya. Hati-hati pada bahagian siapa apa ni. Jangan buat general statement. Jangan buat semua pihak perlu bekerjasama. Bagi tahu siapakah pihak itu dan apakah bentuk kerjasama dia secara spesifik. Okay? Jangan buat general sangat. Spesifik kan? Sebab dia nak tengok kita berfikir. Okay, dia fokus kepada generasi muda. Tapi boleh tak kau saya nak buat kerajaan? Boleh. Tapi dengan syarat fokus dia juga nanti membawa ke arah orang muda. Let's say saya nak buat kerajaan. Contoh saya nak buat kerajaan Kerajaan. Okay, kerajaan perlu apa? Let's say saya nak buat, perlu membanyakkan program yang orang kata berkenaan alam sekitar. Okay, membanyakkan program berkenaan alam sekitar. Berkenaan alam sekitar kepada generasi muda. Okay, why? Supaya apa? Supaya dapat membentuk generasi muda yang cinta akan alam sekitar. Dapat membentuk generasi yang cinta akan alam. Okay, saya janji dengan awak akan ada 2 peribahasa pada bahagian penutup. Saya janji ada 2 peribahasa pada bahagian penutup. So, apakah peribahasa saya? Awak selalu pakai bak kata pepatah, bak kata peribahasa. Pepatah dengan peribahasa itu sendiri bukan peribahasa. Yang peribahasa adalah selepas dia. Contoh, bak kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan itu adalah peribahasa. Tapi saya nak buat peribahasa juga untuk peribahasa tu. Perkataan peribahasa tu kita gantikan dengan betul-betul peribahasa. Jadi apakah peribahasa saya? Saya pakai bak kata lidah pendeta. Bak kata lidah pendeta. Lidah pendeta sendiri adalah peribahasa. Dia peribahasa yang membawa maksud kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat. Yang mana pakailah satu lagi peribahasa tentang usaha. Banyaklah, takkan tak boleh fikir. Kita ada apa? Hendak si budaya, tak hendak si budaya, usaha tangga kejayaan. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Lagi alang-alang menyerupa kasam biar sampai ke pangkal lengan, contoh. Pakailah satu lagi peribahasa tentang usaha. Banyaklah, takkan tak boleh fikir. Kita ada apa? Hendak si budaya, tak hendak si budaya, usaha tangga kejayaan. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang.
Okay, lagi alang-alang menyerupakan asam biar sampai ke pangkal lengan contoh. Contoh saya nak buat alang-alang menyelup perkasam lah. Alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Okay, contoh. Right, so awak salin dulu sebelum saya buat penutup. Okay. Alright. So, saya bacakan. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat banyak peranan generasi muda dalam memelihara alam sekitar kita. Titik. Oleh itu, kerajaan selaku tulang belakang negara haruslah membanyakkan program berkenaan alam sekitar kepada generasi muda kita. Titik. Hal ini penting supaya kita dapat membentuk generasi yang cinta akan alam sekitar. Titik. Bak kata lidah pendeta, alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Titik. Settle. Itu saja. Boleh faham? Okay, jadi saya bagi masa sikit. Saya takut ada yang tak sempat tadi. Saya akan pergi satu persatu page ni untuk awak screenshot ataupun awak salin. Okay? Alright, jangan risau. Okay, so ini adalah bahagian isi kita yang pertama. Okay? Takut ada yang tak sempat tadi. So ini isi yang pertama. Boleh screenshot. Siapa yang nak. Ataupun keluarkan handphone masing-masing. Ini isi yang kedua. Okay. Isi ketiga. Isi yang keempat. Isi kelima. Dan penutup. Okey, jadi sekali lagi saya minta maaf kerana tidak dapat bersama-sama dengan awak